telah pun keluar larangan daripada menjemput Wahabi. Deklarasi Ipoh ni dah menyatakan bahawa Wahabi, Syiah, Khawarij, ISIS dan sebagainya itu terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka bila ditanya boleh tak ikut, tak boleh lah tuan-tuan. Jadi satu soalan yang sangat menarik dan sebenarnya saya kalau bab Wahabi ni sebulan saya boleh cerita tuan-tuan. Saya mengkaji tentang Wahabi sejak tahun 2008 dan saya mengkajinya secara sangat serius. Ya. Kerana satu ketika saya mengerjakan umrah pada tahun 1999 atau 2000, saya duduk di satu majlis selepas solat subuh di Masjid Nabawi. Jadi saya nampak satu majlis yang sangat besar, saya pun duduk. Maka ditanya dalam majlis tersebut, adakah Asy'ariyah dan Maturidiyah ni daripada golongan yang terselamat daripada api neraka? Jadi saya tanya pada orang Arab sebelah saya, siapa lelaki ini? Dia kata, Syekh ni, dia kata Saleh Fauzan Al-Fauzan. Antara tokoh Wahabi yang sangat ekstrim. Yang senior, yang paling senior yang hidup pada hari ini, yang masih hidup pada hari ini. Jadi dia kata Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak terselamat daripada api neraka. Jadi boleh dikatakan seolah-olah majoriti umat Islam tak terselamat daripada api neraka. Jadi pada waktu tu internet masih lagi mula-mula baru nak sampai lah. Saya ingat saya mula kenal internet 1997 dekat Kelang, Kuala Islam Kelang. Kemudian saya pergi ke Jordan, masa tu masih bawa ada sikit-sikit. Jadi saya duduk dalam majlis tu, saya kata subhanallah. Kalau majoriti umat Islam dikafirkan dan dinerakakan secara terang benderang dalam Masjid Nabawi, ini pasti akan jadi fitnah dalam umat Islam yang besar. Maka sejak hari itu saya memang mengkaji, bahkan sebelum itu lagi ada kisah-kisah yang lain. Maka alhamdulillah, pertama sekali saya nak berkatakan bahawa pertama sekali kita umat Islam di Malaysia patut bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ada kuasa agama yang memberi fatwa untuk menyelamatkan akidah-akidah umat Islam. Ada sebahagian negara, tak perlu jauh, tengoklah apa kita panggil jiran-jiran kita seperti Thailand dan juga Indonesia. Ajaran sesat boleh tumbuh subur dan tidak boleh ditangani secara undang-undang. Kami baru ni pergi ke satu negeri kerana kajian kami mendapati 70% daripada tahanan radikal berasal daripada negeri tersebut. Kami pergi ke negeri tersebut dan kita tengok fatwa-fatwa dia dan kita tanya dia, ada tak program pemulihan untuk ajaran sesat? Tak ada. Dan saya boleh kata 3 negeri yang saya respect dari segi fatwa dan dengan cepat dan segera, saya boleh katakan Johor, Negeri Sembilan dan Selangor. Kalau dekat setengah negeri, orang-orang Syiah Melayu boleh angkat spanduk dekat depan jabatan mufti dia. Kerana tak rasa takut pun dengan pihak penguasa agama negeri tersebut. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu yang pertama saya nak tekankan. Syukurlah kita ada kuasa agama. Kalau tidak, fahaman sesat naik, tak boleh ditangani. Yang seperti yang terbaru, ajaran yang agak terbaru juga, ajaran Zikir Nafas Ismail Kasim. Orangnya dah meninggal. Tapi dia pergi ke sebuah negeri itu tak fatwakan lagi kesesatan dia. Jadi satu orang datuk ni tak kenal lagi, bagi dia madrasah pondok ayah dia kepada Ismail Kasim. Akhirnya baru dia tahu rupanya telah difatwakan sesat di banyak negeri, tapi negeri itu tak fatwa sesat. Oleh kerana negeri itu tak fatwa sesat, maka dia tak ada kuasa nak menghalau kumpulan tersebut daripada pondok yang telah diserahkan kepadanya. Jadi pertama syukur. Dan kita alhamdulillah di Negeri Sembilan ni, bab Wahabi, Salafi, Wahabi ni tak perlu risau. Fatwa dah keluar tahun 2015, diwartakan pada tahun 2022. Walhamdulillah. Dan sebenarnya kita bukanlah satu-satunya. Saya dihimpunkan di sini fatwa-fatwa berkenaan dengan Wahabi di Malaysia. Sebenarnya fatwa paling awal ulama-ulama tok-tok guru kita dulu. Syekh Osman Jalaluddin Penanti, pengarang kitab Senjata Syariat. Banyak ulama-ulama kita yang telah mengeluarkan fatwa terhadap Wahabi. Cuma kalau mengikut kajian saya, yang paling awal fatwa adalah di wilayah Persekutuan tahun 1993.
telah pun keluar larangan daripada menjemput Wahabi ke stesen-stesen radio kerana mereka di mana sahaja mereka pergi mereka akan menimbulkan perpecahan, perbalahan dan pertelingkahan. Ini juga yang dihadapi oleh negeri Selangor dulu. Bila golongan ini mengajar di masjid, kemudian menguasai surau, tak buat pemilihan jawatankuasa, main waris-waris macam tu, tapi mengajar akhirnya satu orang kena tangkap dekat dengan Bukit Antarabangsa. Tokoh mereka kena tangkap. Dekat sini pun tokohnya pernah kena tangkap. Jadi Alhamdulillah kita ada kuasa agama tersebut. Kalau Pulau Pinang, mereka pada tahun 2003 telah pun mengeluarkan pengharaman buku-buku Encik Rasul Dahri. Tokoh besar, bukan besar sangatlah. Tokoh Wahabi daripada Singapura yang datang memporak-perandakan Malaysia ni. Jadi dia kata bulu babi tak najis, kulit babi kalau buat songkok boleh buat apa? Boleh buat sejadah. Sebab bagi mereka mana-mana kulit kalau sama buat suci. Termasuk kulit babi dan anjing. Sebahagian mereka yang ekstrim. Sebab mereka ambil dalil zahir hadis yang mana kalau mana-mana kulit yang disertu atau disamak maka ia menjadi suci. Padahal ulama kata hadis itu ditaksiskan oleh nas-nas berkenaan dengan kenajisan anjing dan babi. Kemudian negeri yang pertama mewartakan, kalau Pulau Pinang dia haramkan buku, haramkan pembinaan, kemudian Johor ada Jawatankuasa Pemantauan Akidah 2007 telah menjelaskan isu-isu Wahabi. 2008 mereka keluarkan satu kitab risalah bertajuk Talqin dan 100 kitab menolak Wahabi. Dan negeri yang pertama sekali mewartakan pengharaman dakwah Wahabi adalah negeri Perak. Tahun 2012. Kemudian pada tahun 2016 mereka tubuhkan satu jawatan panel-panel ustaz untuk membuat penerangan. Tapi entah macam mana tak berlaku. Akhirnya kami baru dilantik sebagai fellow Ahli Sunnah wal Jamaah Perak dan akan terlibat dalam memberi penerangan tentang Wahabi. Baru ni deklarasi Ipoh. Tahun 2023. Dulu Negeri Sembilan pun ada keluarkan Lirosul K Akidah. Pun deklarasi Ipoh ni dah menyatakan bahawa Wahabi, Syiah, Khawarij, ISIS dan sebagainya itu terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka bila ditanya boleh tak ikut, tak bolehlah tuan-tuan. Kerana ia bukan mazhab muktabar. Bahkan ia mazhab pecah belah. Mazhab yang akan membawa perpecahan, tuduh-menuduh, kafir-mengkafir wal-iyazubillah. Baik. Jadi, kemudian antara negeri yang juga mengeluarkan fatwa berkenaan dengan Wahabi adalah Pahang pada tahun 2014. Tegahan dan larangan menyebarkan ajaran Salafiyah, Wahabiyah dan seumpamanya di negeri Pahang. Dan Pahang Alhamdulillah tahun lepas ke tahun ni baru baru mengikut jejak langkah Negeri Sembilan untuk membuat enakmen tarikat dan tasawuf. Yang insya-Allah maka di sini akan ada kawalan terhadap fahaman-fahaman yang sebenarnya hakikatnya bukan tarikat tasawuf tetapi mereka lebih mirip kepada ajaran batiniyah wal iyazubillah. Dan kemudian Johor juga mewartakan dalam fatwa mereka tahun 2016 tentang siapa ahli sunnah dan kemudian mereka mengharamkan Wahabi dan menyatakan ciri-ciri Wahabi secara paling terperinci dan detail. Jadi waktu Perak, masalah dia orang, bila dia orang fatwakan larangan pasal Wahabi, dia orang sebut ciri dua je. Jadi baru ni kita berbincang, dia kata ustaz payah, dia kata. Bila sebut ciri dua, nak buat pendakwaan payah. Dia kata kalau boleh fatwa tu banyakkan ciri. Bila ciri tu banyak, dalam fatwa yang telah diwartakan, boleh buat hujah senang dalam mahkamah untuk membuat pendakwaan. Kalau sebut dua ciri saja, kadang-kadang mereka ni ramai banyak taqiyah wal-iyazubillah. Jadi Johor 2016 mewartakan pengharaman dakwah Wahabi. Kedah pada tahun 2016 juga. Walaupun Kedah tak sebut nama Wahabi secara terperinci, tapi Kedah menyatakan ciri-ciri yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Semua Wahabi. Semua ciri-ciri itu Wahabi. Syirikkan selawat tafrijiyah, syirikkan itu, bid'ahkan ini, itu tauhid begini, tauhid begitu. Semuanya itu adalah ciri-ciri Wahabi dan diwartakan pada tahun 2016. Selangor tahun 2007
saya pun datang programnya, telah membuat penerangan tentang Wahabi. Kemudian pada tahun 2014, larangan daripada membid'ahkan isu-isu furuk kerana Wahabi memang suka. Bila mesyuarat je, kalau tahu masalah surau masjid, apa masalah? Ada golongan yang suka bid'ahkan orang. Ada golongan yang suka bid'ahkan orang. Ada golongan yang suka bid'ahkan orang. Saya dijemput dalam satu masjid, satu surau atau masjid di Selangor. Bila kita bagi ceramah je, orang tu bangun ramai-ramai keluar. Waktu makan, pihak AJK beritahu, Ustaz, itulah golongan tu. Itulah golongan yang dulunya duk bid'ah sana. Jadi bila Selangor dah kuat kuasa kan tentang tauliah dan larangan, akhirnya ustaz mereka pergi ke mengajar di rumah. Jadi mereka ni datanglah sama yang kat surau kat masjid, tapi belajar di rumah. Sebab apa? Sebab masih lagi terkesan dengan fahaman ini. Kemudian Selangor pada tahun 2016, arahan Sultan Selangor secara jelas, apabila timbul isu orang yang ditangkap adalah berfahaman JI yang membawa Al-Qaeda yang membawa ISIS yang membawa fahaman Salafi jihadi, maka Sultan Selangor telah jelas. Dan kami juga dilantik sebagai panel untuk menilai silibus universiti terbabit. Dan ada laporan-laporan tertentu. Dan kemudian 2019 juga ada fatwa daripada Mufti. Sabah pada 2009 ada mengeluarkan fatwa tentang gerakan Muhammadiyah dan Ittiba'us Sunnah. Dan kemudian 2016 mengharamkan buku-buku Cikgu Hairi Nonci. Yang memang buku-bukunya itu adalah buku-buku fahaman Wahabi dan pengharaman ini diwartakan. Kemudian tahun 2017, pewartaan pengharaman aliran dakwah Wahabiyah. Dan 2017 juga menghalang pembid'ahan. Kalau Melaka tahun 2021, ucapan Mufti Melaka dan juga Menteri Besar Melaka menyebut Wahabi dilarang dan bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau JAKIM lagilah banyak. JAKIM yang saya nak baca tuan-tuan, laporan yang disebut pada tahun 2014, saya tutup dengan inilah Ustaz. No? Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-106 yang bersidang pada 21 hingga 22 Oktober 2014 membincangkan ancaman aliran bukan ahli sunnah wal jamaah terhadap perpaduan umat Islam di Malaysia. Maka disebut, berdasarkan penyelidikan tersebut, Muzakarah mendapati Muzakarah bersetuju merumuskan, memperakukan rumusan penyelidikan bahawa dari segi perundangan ahli sunnah wal jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia dan aliran Syiah serta Salafi Wahabi pada masa kini sedang memberi ancaman serius kepada survival ahli sunnah wal jamaah. Kedua-dua aliran ini boleh mendatangkan perbalahan dan perpecahan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Ini adalah hasil muzakarah kebangsaan pada tahun 2014 dan ada banyak lagi fatwa-fatwa yang lain. Dan saya alhamdulillah duduk kat Negeri Sembilan ni sangat rasa bersyukur. Saya tutup dengan satu kisah last. Minta maaf Ustaz. Dulu surau adalah surau, saya tak nak sebut surau nanti yang sensitif. Ya. Dimasukkan saya dalam grup WhatsApp tu, jadi saya sukalah post. Wahabi ni tak betul, Wahabi ni tak betul, Wahabi ni tak betul. Tapi pengerusi surau tu pro-Wahabi. Dia marahlah kita. Oh, janganlah ustaz, janganlah ustaz. Tiba-tiba Negeri Sembilan keluarkan fatwa. Kita pun share fatwa tersebut. Tahap. Terus senyap, tuan-tuan. Satu hari datang pengurusi ni jumpa saya, ustaz, saya minta maaf. Rupanya saya selama ni begini. Saya pun, kat kawasan kita ni ada golongan ni, ustaz. Oh. Jom belajar kat sini dan sebagainya. Akhirnya, jadi siapa saya nak kata, fatwa Jabatan Mufti sangat menyelamatkan masyarakat. Kalau kami ni, setakat ustaz-ustaz bercakap, alah ada kata ustaz lawan ustaz lawan ustaz. Kita kata, bukan ustaz lawan ustaz, masalah apa? Masalah bila orang awam dia tak dapat nak membezakan antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah. Kadang-kadang dia punya perbezaan tu agak halus dan rumit. Ya. Jadi dia nampak yang bergaduh ni Ustaz A lawan Ustaz B, contohnya lah. Tapi sebenarnya bukan. Ahli sunnah wal jamaah bertentangan dengan ahli bid'ah. Tetapi bila keluar fatwa, masyarakat pun terselamat dan daerah kami nilai semakin tenang, alhamdulillah.